Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ummul Aslina binti Nafsa. Nama metik saya 265572. Tugas saya ini dilakukan untuk kelas SSWA 2203, Intervensi Strategi Organisasi dan Komuniti. Nama pensyarah saya ialah Cik Syarimah Ruwaidah binti Abbas. Okey, video ini adalah untuk memberi kesedaran mengenai isu yang berlaku semasa tempoh PKP atau semasa penularan wabak COVID-19 atau lebih dikenali sebagai coronavirus. Saya telah memilih isu keganasan rumah tangga untuk dibincangkan dan diterangkan kepada semua. Okey, kawan-kawan nak tahu tak apa itu pandemik? Saya ceritakan sikit mengenai pandemik. Okey, pandemik ni dia merujuk kepada wabak yang menyerang dalam skop yang lebih besar dan tidak terhad kepada komuniti dan daerah semata-mata. Akan tetapi wabak ini akan mengancam kawasan yang luas seperti negara, benua dan dunia. Okey, WHO telah mengisytiharkan bahawa COVID-19 atau lebih dikenali sebagai coronavirus sebagai satu wabak pandemik yang berlaku dalam dunia kita sekarang ini. Tadi kan saya ada menerangkan sedikit tentang pandemik. Apa maksud pandemik? Sekarang ni mesti kawan-kawan nak tahu apa itu coronavirus kan? Okey, saya akan menerangkan sedikit mengenai coronavirus. Coronavirus merupakan satu virus yang amat berbahaya yang sedang melanda dunia kita. Coronavirus ini juga mengancam nyawa manusia. Seperti yang kita tahu, coronavirus ini telah mengorbankan berjuta nyawa manusia di dunia ini. Oleh itu, disebabkan coronavirus ini, semua negara telah memperkenalkan PKP atau lebih dikenali sebagai Perintah Kawalan Pergerakan. Namun, di sini saya akan memfokuskan Perintah Kawalan Pergerakan di Malaysia. Seperti yang kita tahu, sepanjang tempoh PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, telah berlakunya kes keganasan rumah tangga yang meningkat menurut Kerajaan Malaysia. Oleh itu, saya akan menerangkan apa itu keganasan rumah tangga, punca berlakunya keganasan rumah tangga, langkah cadangan dan sebagainya. Okey, di sini saya akan menjelaskan maksud keganasan rumah tangga. Keganasan rumah tangga merupakan penggunaan tingkah laku yang menakutkan, manipulatif atau memaksa oleh satu pasangan dengan tujuan untuk mengekalkan kuasa dan kawalan ke atas pasangannya. Keganasan rumah tangga ni dia bersifat lazim, berulang dan rawak, dan penderaan boleh dilakukan secara fizikal, psikologi, sosial dan atau penyalahgunaan kewangan. Sepanjang tempoh PKP atau lebih dikenali sebagai Perintah Kawalan Pergerakan, statistik menunjukkan kes keganasan rumah tangga meningkat secara mendadak. Kes meningkat sebanyak 353 kes yang dilaporkan oleh Kerajaan Malaysia. Seterusnya, saya akan membincangkan punca berlakunya keganasan rumah tangga sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Punca pertama ialah masalah kewangan. Seperti yang kita tahu, sejak PKP ini, sesetengah masyarakat kehilangan pekerjaan. Oleh itu, menyebabkan seseorang itu berasa serabut, tidak tahu nak cari duit kat mana, dengan desakan isteri lagi tentang nafkah dan sebagainya, menyebabkan si suami bertindak untuk memukul dan mendera si isteri. Okey, yang kedua ialah persekitaran rumah yang sempit dan tidak kondusif. Seperti kita tahu, sejak PKP ini kita sentiasa kena duduk kat rumah, tak boleh keluar. So bila kita ruangnya sempit, kita akan pergi ke dapur, TV dan asyik lihat muka isteri atau anak-anak dan sebagainya, boleh menyebabkan seseorang itu serabut dan bertindak untuk melakukan keganasan terhadap isteri dan anak-anak. Yang ketiga ialah pengasingan sosial, sehingga tiada saluran lain bagi menghilangkan tekanan. Sebagai contoh, sebelum PKP ini kita boleh keluar jumpa saudara mara, bersama jiran. Namun lepas adanya PKP ini menyebabkan seseorang itu kena duduk kat rumah, terperut main game dan sebagainya, menyebabkan dia tiada ruang fikiran untuk berfikir, boleh menyebabkan dia bertindak untuk memukul atau mendera si isteri. Ramai yang tidak sedar bahawasanya keganasan rumah tangga ini memberi kesan yang mudarat kepada diri mangsa
dan juga pendera. Antara kesan yang dihadapi oleh mangsa ialah dari segi fizikal dan juga psikologi atau dikenali sebagai emosi. Dari segi fizikal, apabila mangsa didera, mungkin mangsa akan mengalami luka-luka, lebam serta pendarahan dan sebagainya. Manakala dari segi emosi, psikologi emosi, mangsa mungkin menghadapi tekanan, kemurungan dan sebagainya. Manakala bagi pendera, jika disabitkan kesalahan, pendera akan dikenakan hukuman atau dikenakan hukuman di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Oleh itu, terdapat beberapa langkah untuk membantu mangsa keganasan rumah tangga agar bebas daripada kes atau jenayah itu. Okey, seterusnya saya akan menerangkan langkah atau bantuan yang boleh diberikan kepada mangsa keganasan rumah tangga sepanjang yang dihadapi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dari perspektif kerja sosial. Yang pertama, memberikan bantuan kepada mangsa melalui atas talian. Seperti kita tahu, kerajaan Malaysia telah memperkenalkan talian kasih 15999 untuk memberikan bantuan kepada mangsa keganasan rumah tangga. Selain itu, jika mangsa tidak dapat menghubungi talian tersebut, mangsa boleh membuat WhatsApp kepada pihak bertanggungjawab di nombor 019-2615-999 untuk mendapatkan bantuan kecemasan daripada pihak yang bertanggungjawab. Okey, yang kedua, menempatkan mangsa keganasan rumah tangga tempat perlindungan sementara agar mangsa berada dalam keadaan selamat dengan mengikut SOP yang ditetapkan sehingga kes diselesaikan dengan cara yang baik. Okey, yang ketiga, memberikan bantuan khidmat kaunseling atau psikososial kepada mangsa keganasan rumah tangga. Seperti kita tahu, Mercy Malaysia telah bekerjasama dengan kerajaan Malaysia dalam memberikan khidmat bantuan psikososial kepada mangsa yang mengalami tekanan, kemurungan dari segi psikologi, sosial, persekitaran dan sebagainya. Antara peranan pekerja sosial bagi membantu mangsa keganasan rumah tangga ialah menjalankan sesi intervensi krisis untuk mengurangkan trauma dan tekanan emosi klien yang menghadapi keganasan rumah tangga. Sebagai contoh, musim PKP ini kita tak boleh keluar dan sebagainya. Oleh itu, apa yang contoh yang dapat saya berikan, Mercy Malaysia telah mengadakan khidmat psikososial iaitu membantu psikologi mangsa yang mengalami tekanan, kemurungan dan sebagainya. Di samping itu, pekerja sosial boleh merujukkan mangsa kepada agensi-agensi yang berkaitan bagi membantu mangsa, sebagai contoh JKM, hospital, pihak polis dan sebagainya hingga kes ini selesai. Dan yang terakhir, pekerja sosial ni boleh membantu mangsa peranan pekerja sosial ini menjadi broker dengan menghubungkan mangsa dengan pihak hospital supaya pihak hospital menyelesaikan masalah yang dihadapi dari segi fizikal iaitu lebam-lebam dan sebagainya. Okey. Yang terakhir, saya akan menyatakan beberapa cadangan yang boleh membantu mangsa keganasan rumah tangga keluar daripada masalah mereka. Yang pertama ialah keluarkan satu standard operating procedure atau lebih dikenali sebagai SOP untuk menangani kes keganasan rumah tangga. Yang kedua, pastikan mangsa mendapat perintah perlindungan sementara atau perintah perlindungan kecemasan sepanjang tempoh PKP ini. Yang ketiga, pihak kerajaan boleh mewar-warkan langkah punca dan sebagainya, bantuan, cara untuk meminta bantuan dan sebagainya melalui poster atau membuat video dan diwar-warkan di media sosial dan sebagainya agar mangsa mengetahui bantuan yang akan diberikan kepada mereka jika mereka mengalami atau menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Sebagai kesimpulan, sepanjang tempoh PKP ini tidak seharusnya berlakunya keganasan rumah tangga kerana pada musim PKP inilah setiap masyarakat ataupun keluarga mengambil peranan untuk
beramah mesra bersama keluarga dengan mengadakan dan mengisi masa lapang dengan mengadakan pelbagai aktiviti bersama keluarga dan anak-anak. Sebagai contoh, cuci kereta, bersihkan halaman rumah, gotong royong di halaman rumah, buat main game ke atau sebagainya. Hal ini boleh mengelakkan daripada berlakunya keganasan rumah tangga, kerana apabila kita melakukan pelbagai aktiviti, dia membuatkan kita lebih bahagia dan berfikiran terbuka. Oleh itu, sebagai masyarakat yang prihatin, kita perlulah mengambil kita haruslah peka dan mengambil berat mengenai isu yang berlaku di negara kita agar negara kita bebas daripada segala isu yang berlaku. Okey, sekian, terima kasih. #StayAtHome, #kita jadi kita, #StopCovid. Bye.